Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam satu Nusantara. Selamat kembali ke Malam Mistik Podcast. Tapi malam ni, dia bukan Malam Mistik Podcast. Dia ada tambah lagi satu perkataan. Malam Mistik Podcast online. Sebab apa? Sebab kita berpodcast secara online. Kalau biasa kan, saya duduk sini. Depan ada orang yang berpodcast bersama-sama. Tapi malam ni kita dapat buat online saja sebab orangnya jauh. So, sebelum kita nak bawa masuk siapa orangnya tu, saya rasa ramai yang kenal orangnya ni. Tapi sebelum tu, orang kena bantu like, comment, share dan subscribe channel Anas Rahmat ni. Tekanlah button loceng tu kalau korang nak menerima notifikasi daripada channel Anas Rahmat ni. So, tunggu apa lagi? Let's roll on Malam Mistik. Lain intro dulu, then baru kita cerita. Let's go. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi. Kak, apa khabar Kak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah. Tapi adalah sikit-sikit tu kalau kata tak berapa sihat tu. Kalau akak kata tak sihat, kalau akak cakap sihat tu macam tak jujur sangat kan. Tapi bolehlah, Alhamdulillah, boleh. Kak, apa pun saya nak ucapkan selamat datang ke Malam Mistik Podcast Kak. Sebenarnya ni kali pertama tau saya buat Malam Mistik Podcast ni versi online tau Kak. Tapi sebelum ni, orang datang studio saya. Kiranya Kak ni adalah orang pertama yang sama-sama dengan saya buat Malam Mistik Podcast online. Akak akan ambil kesempatan ni nak ucapkan terima kasih kepada Anas sebab sudi jemput akak, dan terima kasih juga sentiasa doakan untuk akak. Bagi support sebenarnya, backgroundnya, di belakangnya Anas memang banyak bagi support untuk Cengkih Channel. Kita sama-sama together dalam bidang macam ni. Akak pun doakan Anas juga maju jaya, boleh terus maju jaya insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Kak, kita punya intro dia dah macam nak penutup Kak. Belum start cerita dah macam nak penutup. Sorry. The we excited. Okay. Dekat Malam Mistik Podcast ni Kak, kita ada satu konsep tau Kak. Kita akan tanya satu soalan. Ada 10 soalan sebenarnya, tapi yang akak akan jawab satu saja. Okey. Tapi biasa je orang datang sini diorang pilih sendiri Kak. Memandangkan akak jauh kan. Bolehlah akan nak pilih sendiri, so saya lah kena pilihkan kan. Oh, betul. First time pilih kan? Memang betul ni. Tapi tak adil lah kalau saya main pilih ikut nombor yang saya suka, betul tak? Betul. Okey, saya tunjukkan. Kat dalam ni ada banyak tau Kak soalan. Banyak lah. Tapi dia daripada soalan nombor 1 hingga soalan nombor 10. So saya ni main pilih je tau ni. Saya tak tahu ni. Saya main pilih je ni. Akan cakap stop pun saya ambil soalan dia. Okey, stop. Stop. Alright. Soalan nombor 1. Wow. Nombor 1, right. Ketua. Okey. Soalan nombor 1. Nampak tak 1? Okey, nampak 1. Okey, saya bacakan Kak. Simple je Kak soalan ni Kak. Soalan ni selalu orang tanya dekat kita. Kita tanya dekat orang. Akak takut hantu tak? Takut hantu. Tipulah kalau kata akak ni tak takut hantu. Sebab lahirnya akak, bila akak mengenali hantu, sejujurnya akak cakap perkara pertama yang berlaku adalah akak memang takutkan hantu. Bila tengok hantu, akak jadi auto hysteria. Sebab akak ada deria penglihatan untuk melihat kepada perkara-perkara mistik yang terpilih. Maksudnya, tak semua perkara mistik kita boleh tengok. Oh, jalan dekat kiri nampak hantu. Jalan dekat kanan nampak hantu. Tak. Sebenarnya bila Allah izinkan akak untuk tengok sesuatu, maka akak dapat tengok macam tu. Tapi sebenarnya bila tanya pasal soalan akak takut hantu tak? Akak ada kisah sebenarnya. Asal usul macam mana akak boleh nampak kepada perkara mistik. Itu pun kalau Anas nak dengar lah. Macam tu. Akak sambung. Tak, tujuan Malam Mistik tu inilah tujuannya. Okey Kak, terus sambung je lah Kak. Terus sambung. Okey, akak nak bagi tahu.
Tapi bila kita ni dah mempelajari banyak ilmu-ilmu agama, maksudnya kita dah semakin dimatangkan dengan ujian demi ujian berkaitan dengan perkara mistik ni, perlahan-lahan kita akan jadi, hati kita akan jadi kuat, kita akan mula rasa tak takut hantu. Hakikatnya yang patut kita takut hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Betul. Saya setuju Pak tu Kak. Tu saya setuju. Okey Kak. Okey. Daripada skala 1 hingga 10 Kak 10 tu Kak paling berani. Right, 1 tu paling takut. 1 sampai 10 punya skala. Akak di skala yang nombor berapa Kak? Akak tak beranilah nak label kakak sendiri sebab kalau akak cakap terlampau berani, ada masanya akak juga ada perasaan takut. Sebab kita ni manusia biasa yang akan dihiasi dengan perasaan takut dan dihiasi dengan perasaan berani. So akak bagi 5 je lah, maknanya antara 10 bagi 5 je lah. Sebab akak tak boleh bohong pada diri kita. Tak boleh nak bohong. Play safe lah tu tengah tu. Okey. Okey Kak, malam ni nak cerita apa Kak? Okey, macam yang akak cakap tadi, disebabkan Anas dah sebut pasal takut hantu, so akak teringat untuk ceritakan macam mana akak boleh nampak hantu. Ni maksudnya awal mula macam mana akak dibuka hijab untuk melihat kepada hantu-hantu ni macam ni. Akak pernah ceritakan kisah ni pada ML Studio tau. Tapi tak tahu kenapa masa tu akak tak terlalu berani untuk mendedahkan perihal akak pada umum. Sebab dalam fikiran akak berfikir mungkin orang akak anggap akak ni macam mungkin berfikir secara negatif, mungkin berfikir secara positif kan. Sebelum tu akak nak Anas dengar dan Anas bagi feedback lah apa yang Anas akan bagi pada story akak ni. Dia macam ni, akak mulakan. Baik. Okey, akak mulakan. Masa akak sekolah rendah, lebih kurang darjah 2, akak jatuh sakit. Akak mengalami penyakit misteri di mana penyakit ni tak dapat diubati oleh pihak hospital. Okey, apa simptom-simptom penyakit akak ni? Pertama, akak tak boleh makan. Bila akak makan, akak akan muntahkan balik makanan yang akak makan. Kedua, akak tak boleh minum. Bila akak minum, akak akan keluarkan balik minuman yang akak minum. Dan yang ketiga, akak mengalami kesukaran untuk tidur. Jadi ketiga-tiga faktor ni menyebabkan berat badan akak susut sangat cepat. Dan juga dia menghalang akak untuk pergi ke sekolah, nak jalani kehidupan macam kanak-kanak lain. Jadi mak dan arwah abah akak dah meninggal. Mak dan arwah abah ni, kami datang dari keluarga yang miskin tega. Jadi kami tak punyai banyak peluang untuk pergi ke hospital sebab transport tak ada. So akak memang dibiarkan dekat rumah, bukan sengaja dibiarkan, tapi orang pada tahun 90-an dia lebih kepada perubatan dalam kawasan sekitar kampung. Jadinya untuk ke hospital tu dia agak macam banyak kekangan lah macam tu kan, masa nak cari rezeki apa semua. So akak dibiarkan kat rumah sehinggalah akak perlukan rawatan dekat hospital. Dan bila menjalani rawatan dekat hospital, doktor tak dapat nak kesan penyakit akak. Jadi doktor buat keputusan supaya akak dibawa berubat secara perubatan Islam. Dan doktor minta agar akak dibawa balik sebab tak ada inisiatif yang boleh membantu akak pada masa tu. Sebab kesihatan akak kalau diikutkan dari segi organ, X-ray apa semuanya okey. Dari segi tekanan darah semua okey, kecuali masa tu seingat akak tekanan darah akak rendah sebab akak tak makan, akak tak minum. Itu sebab jugalah doktor terpaksa tahan bawa balik sebab akak perlu dimasukkan air. Akak memang sedia kala start daripada situ akak sakit. Sehingga satu hari mak akak ni dia peniaga dekat pasar tau. Okey, bila dia pergi pasar dia ada kenal seseorang, akak tak sure lelaki ke perempuan. Tapi seseorang tu dia ada bagi tahu pada mak akak supaya try lah bawa anak tu pergi jumpa dengan seorang bidan. Bidan tu dia berada di satu kampung. Okey, kami ni sebenarnya berhijrah dari negeri Kelantan pergi ke negeri Pahang di Kuantan. Jadi mak dan arwah abah dia tak mahir dengan persekitaran di kawasan Kuantan. Jadi bila orang bagi alamat, dulu mana ada map yang kita Waze tak ada kan. Google Map. Dia pakai Waze sendiri je. Macam tu. Bawa pula kereta buruk, miskin tega kan. Jadi
disebabkan mak dengan arwah abah ni berniaga pagi, kita orang akan pergi selepas asar macam tu. Kita orang bajet pergi lepas asar tu, konon-kononnya macam boleh jumpalah dengan rumah tu. Sebabnya alamat yang diberikan mudah untuk dicari. Kampung Seri Damai. Siapa orang Kampung Seri Damai, dia mesti tahulah. Tapi tak pastilah kan. Lepas tu, ayah dibawakan akak dengan mak akak pergi cari kepada bidan yang mungkin boleh bantu untuk penyakit akak. Jadi bila ayah drive, ayah dah pergi masuk dalam kampung tau. Situasi kampung dalam era tahun 90-an, dia masih banyak lagi rumah-rumah yang agak rumah papan macam tu, dia kurang pada batu, banyak orang susah lah, senang cakap. Jadi ni dekat kampung Kak Pahang tu kat kan? Pahang lah ni, Kampung Seri Damai. Lepas tu arwah abah dia drive, dia bawa sampai ke hujung kampung, dia masih tak jumpa alamat yang diberikan. Tetap tak jumpa. Dia tanya orang pun tetap tak jumpa alamat tu. Hairan. Sehinggalah arwah abah ni dia tuju ke hujung kampung betul-betul di kawasan di sekeliling dia hutan. Masa tu kita orang dah menghadap ke arah macam nak dekat maghrib, betul-betul nak dekat maghrib, dah gelap dah sekeliling kan. Tambah pula dah pergi dekat kawasan yang hutan, macam dikelilingi hutan, dia lagi cepat nampak gelap tau. Jadi masa tu arwah abah dengan mak akak ni, dia ada nampak seorang nenek. Seorang nenek, dia tak tahu dia buat apalah kat situ. Sebab gambaran kat situ akak cuba ingat, masa akak tengok tu, di gambaran dia ada satu jalan kecil tau. Jalan kecil yang bukan jalan tar, yang bukan jalan merah. Jalan tu dia masih ada rumput. Ikut jalan kecil tu, akak ada nampak hujung jauh sayup je ada satu pondok. Macam tu. Jadi kita orang ingat, ini kot bidan dia. Ciri-cirinya macam tu lah kan. So, mak ni dia turun dulu daripada kereta, akak mengintai dari dalam kereta. Akak tengok dia bersembang lah dengan nenek tu. Lepas tu dia tanya, rupanya mak tanyakan nenek tu, mana rumah bidan ni? Tapi nenek tu tak jawab. Cuma nenek tu ada cakap, dia bagikan air pada mak, sebotol air mineral kecil dengan beberapa biji buah pinang. Buah pinang yang masih dalam buah pinang ni, Anas tahu tak buah pinang macam mana? Tahu. Dia macam Macam buah kelapa apa buah kelapa sawit dia biji tu. Dia buah kelapa sawit tapi dia besar, dia tua kan. Dia besar sikit. Dia tua. Jadi dia masih dalam kulit tau. Jadi nenek tu kata, ambil buah ni, balik terus bagi makan. Macam tu. Nenek tu ajar macam tu. Jadi mak ni rasa hairan, tujuan dia datang situ nak cari bidan. Dia tak cakap pun untuk ubati apa-apa ke, untuk bantu apa-apa ke, tapi nenek tu boleh tahu tau. Jadi nenek tu pun dia bagilah buah tu apa semua, lepas tu dia suruh balik cepat. Dia kata jangan sampai maghrib macam tu lah. Lepas tu ayah ni, kira arwah abah ni, bila mak dah masuk dalam kereta, mana rumah bidan tu? Orang Kelantan. Kami orang Kelantan. Mana bidan tu? Jumpa dah bidan tu. Gitu. Jadi mak ni cakap, tak tahu, dia wego ni. Dia bagi benda tu kan. Dia suruh gapo, ayah tanya lah. Tu dia jawab lah, nenek tu suruh racik kalau orang Kelantan panggil racik. Racik ni bagi halu-halu kan, buah pinang tu. Sama lah. Betul. Sama, orang Johor panggil racik lah. Racik, ni racik. Racik. Dia suruh makan. Betul, arwah abah ni, dia terus bawa kereta. Tapi masa kita orang duduk kereta tu menghadap pada hujung jalan. Pada jalan mati, hujung jalan kan. Nak pusing kereta bukan senang. Keadaan bersemak kat situ. Jadi bila arwah abah ni pusing kereta, kita orang tengok nenek tu dah tak ada dah. Memang nenek tu dah memang tak ada dan masa tu dah memang gelap. Kita orang memang dah tak nampak dah rumah nenek tu. Lepas tu dah balik rumah, arwah abah dia tak fikir panjang dah. Masa tu dah memang dah lepas maghrib. Lepas tu dia terus pergi racik kan pada pinang tu. Kita orang tak ada pengacik tu kan, tak ada. Dia pakai apa entah bunyi lah, dia akan takik kan pada buah tu, dia nak bagi makan kan. Lepas tu dia bagi akak makan buah tu dengan air yang nenek tu bagi. Anas tahu tak, malam tu adalah malam yang akak boleh tidur dengan sangat lena. Walhal, akak rasa time tu memang dah cukup lama akak tak tidur lena. Selalu kalau akak tidur, akak akan rasa macam panas tau. Akak tak nampak hantu. Akak rasa macam badan akak panas, fikiran akak dia nampak benda kecil besar. Tapi malam tu, akak boleh tidur lena, bukan setakat tu je. Bila mak dengan arwah abah nak pergi ke pasar hantar barang esok pagi, abah tanya, Kak, abah nak pergi pasar ni, Kak nak makan gapo? Oh ya, nak makan gapo? Anas faham tak? Faham. Jadi bila arwah abah dah tanya macam tu, jadi akak cakap, akak nak makan buah limau.
atau buah limau yang ada yang ada labu-labu. Dia macam limau buah labu tu kan. Yang kita boleh ambil satu orang panggil apa? Ulas, bukan ulas. Tak kisahlah, limau yang murah tu, limau madu tu. Limau Mandarin tu kak Dia bukan limau Mandarin. Limau apa ya? Yang dia ada macam dia bentuk macam madu ada labu. Lepas tu kita boleh ambil satu slide macam bayangkanlah sendiri. Ni limau Bali. Kan. Ada limau murah tu je. Orang panggil limau madu kalau jual yang kulit dia tu. Yelah macam limau sangkut lah, cuma dia kulit dia nipis kan. Macam tu kita boleh buat main picit srek. Ya, main picit kat mata kan. Pandai. Deki kawan-kawan kan. Pandai, korang mesti pandai juga kan. Jadi diorang semua tahu tak? Memang tahu, tapi setengah orang tak tahu. Anak akak tak kenal. Serius, anak akak tak kenal. Ya, dia tahu sengkuit. Dia tahu limau Bali, yang tu dia tak kenal. Bila dia tengok, dia pelik. Dia tanya, ibu apa tu ibu? Macam mana? Dia tahu tu limau, tapi limau apa tu dia tanya. Macam tu. Okey, akak sambung lah. Okey, jadi bila keesokan paginya dah boleh tidur lena kan. Jadi ayah cepat-cepat dia dah balik tengah hari tu, dia bawa balik limau tau. Lepas tu dia dalam plastik, akak ingat lagi dalam plastik tu akak cakap nak limau. Lepas tu ayah pergi kopek kan, arwah abah lah dia kopek kan. Lepas tu dia bagi dekat pinggan. Lepas tu kalau diikutkan sebelum ni, bila akak masukkan sesuatu dalam mulut, akak akan muntahkan balik. Tapi kali ni, akak tak muntah, akak boleh makan limau tu sampai habis 3 biji. Bayangkanlah, punyalah lapar sampai 3 biji. Masa tu arwah abah dia melompat tau. Kak sihat dah, Ira sihat dah. Dia pekik satu rumah. Sebab itu adalah satu, memang seronok sangat-sangat. Sebab doktor kata penyakit tak ada, tak boleh nak diubati. Badan makin lama makin kurus, macam sakit pelik tau. Lepas tu bila dah boleh makan tu, mak nak masak tengah hari. So mak tanya nak makan apa. Akak cakap nak makan ikan masak lemak kuning. Mak buat kan? Pun sama juga, alhamdulillah akak boleh makan. Itu pelik. Semuanya dengan izin Allah. Sebenarnya yang menyembuhkan adalah Allah melalui nenek tu. Tapi di sebalik kisah tu, akak tak tahu pun bahawasanya mata akak dah terbuka hijab. Akak dah mula boleh nampak kepada perkara-perkara mistik. Akak cerita ni pun akak dah rasa macam seram sangat. Akak tak pasti sama ada Anas nak percaya atau tak, semua yang menonton nak percaya atau tak. Tapi hakikatnya sehingga kini akak masih boleh nampak pada benda-benda mistik yang dianugerahkan Allah sahaja. Macam tu. Malah akak nak bagi tahu Anas, kalau akak dijentikkan contoh macam ni, ada someone ni dia mengalami masalah kesukaran untuk mendapatkan zuriat. Akak tak bagi tahu akak boleh membantu ya, tapi ini kebetulan sahaja. Jadi dia jumpa akak dan dia ajak akak pergi rumah dia. Dengan izin Allah, Allah yang bantu akak cakap dekat dia, salah ni, rumah ni kena bukakan, bagi anginkan, bagi cahaya Allah tu masuk. Lepas tu pokok ni kena tebang sebab pokok ni menutupi kawasan rumah. Jadi akak bercakap tu tanpa otak akak yang olah tau. Maksudnya dia seolah-olah macam bukan akak yang cakap, macam orang lain yang bercakap. Macam AI kak? Apa tu? Macam AI? Maksudnya? Artificial Intelligence, auto generate je. Akak tak faham. Akak masuk rumah orang. Dia akan masuk rumah orang. Akak macam komputer lah senang cakap. Akak tak bergerak pun. Tiba-tiba dia keluar sendiri je semua. Ya betul. Betul lah macam tu. Lebih kurang macam tu. Tapi tak semua orang akan terdapat benda tu. Jadi bila akak bagi tahu dia gini-gini, dia ikut tau. Dia ikut apa semua. Lepas tu akak cakap, kalau boleh bawa masuk kanak-kanak dalam rumah tu. Maksudnya raikan rumah tu dengan suara kanak-kanak. Sebab ni mulut akak cakap masa tu akak ingat tau. Sebab iblis syaitan ni dia kalah sebenarnya dengan budak-budak. Bukan dia takutkan budak-budak, tapi budak-budak ni hati dia bersih. Jadi kehadiran kanak-kanak ni menyerikan rumah. Dia buat tau, dia buat step dia buat. Akhirnya alhamdulillah sekarang ni adik dia pun dah ada anak. Dia pun dah mengandung anak nombor 2 sekarang ni, alhamdulillah. Kalau diikutkan family dia memang dah lama tak dapat anak, satu family. Sampai satu tahap dia cakap, keluarga aku kena sumpah. Macam mana dia cakap, akak lupalah. Kena sumpah ke apa tau. Akak kata, jangan cakap macam tu. Kita tak boleh tafsirkan macam tu. Sebab selagi boleh usaha dengan Allah, kita usaha dengan Allah. Alhamdulillah sekarang memang dah masuk ni, dia dah mengandung anak nombor 2, alhamdulillah. Jadinya Anas nak tahu tak apa yang mula-mula sekali akak dapat tengok masa akak dianugerahkan dengan hijab terbuka? Okey kak, sebelum akak cerita pasal apa yang akak nampak ni kak, saya nak tahu sesuatu juga ni kak. Okey.
Saya nak tanya satu soalan je kat akak ni. Boleh. Okey, akak dianugerahkan untuk nampak benda-benda macam ni, betul? Okey. Okey. Adakah akak anggap itu satu anugerah ataupun beban untuk akak sendiri sebenarnya? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita cerita pengalaman pertama, saya nak tahu tu dulu jawapan akak. Boleh? Disebabkan akak terima anugerah ni masa usia akak masih lagi kanak-kanak, perkara ni akak akui ia adalah satu beban yang sangat besar. Sebab bila akak nampak sesuatu yang tak berapa elok, contohnya macam Abang Chong, bila akak nampak macam Kak Punti, akak akan menangis dan akak akan histeria. Akak adalah anak yang selalu histeria. Nampak histeria, sehingga kan akak terpaksa tidur dengan seorang adik akak. Akak ada adik-beradik 9 orang, 8 lelaki. So akak tak ada geng perempuan, tapi adik akak ni memang temankan akak. Daripada akak daripada dia kecil sampailah dia besar, dia memang teman tidur dengan akak sebab akak memang kerap histeria bila akak nampak. Masa tu akak akuilah kita bukannya lahir terus ada pengetahuan agama yang sangat tinggi tau. Jadi akak tak dapat nak cari pendinding untuk diri akak. Tapi bila kita dimatangkan, macam akak cakap tadi, dimatangkan dengan ujian demi ujian macam ni, jadi kita sendiri cari, aku kena buat macam mana, aku kena baca ayat apa, aku kena belajar apa. Wak Ima akak berada dalam Cengkeh Channel ni, bila akak kenal ramai ramai subscriber yang dia seakan-akan macam berada di situasi akak. Jadi kita orang boleh bertukar-tukar pendapat, kita orang boleh bertukar-tukar ilmu yang akhirnya mematangkan akak dan akhirnya membuatkan akak akhirnya membuatkan akak lebih kuat dari sebelum ni, lebih berani dari sebelum ni. Percaya tak Anas? Akak pernah sound, akak minta maaf lah, akak bukan meninggi diri tapi kemarahan tu menyebabkan akak sound, akak tak sure Kak Punti ke Kak Lang, akak tak sure lah. Di satu pagi, pukul 2:30 pagi tak silap akak sound satu benda ni. Akak pun kalau akak ingat balik macam, yelah kita ni kadang-kadang bila kita dah terlampau berani pun tak elok juga sebenarnya. Tapi itulah realitinya bila kita dah bercampur dengan marah macam tu. Betul. Dia sebenarnya Kak, kalau kita marah ni Kak, kan, marah ni dia satu sifat yang kita tak boleh nak kawal emosi kita Kak. Marah ni adalah marah, sedih ni emosi yang memang dia hadir dalam diri kita ni, memang kita tak nak kawal. Even tu kadang-kadang macam kan, sebenarnya Kak, saya selalu perasan lah, saya baru-baru ni saya ada buat satu segmen baru, kisah penjara Pudu baru-baru ni. So saya baca buku tu sampai habis tau. Ada 20 bab. Wow. InsyaAllah akan rilis tak lama lagi dekat Malam Mistik lah. Kebanyakan orang yang masuk dalam penjara ni kan, bila dia membunuh ke dia buat sesuatu, kebanyakan dia datang daripada sifat marah tu yang dia tak dapat nak kawal. Dia bukan sengaja pun. Betul. Dia bukan sengaja. Maksudnya bila tiba-tiba kita trigger perasaan tu, kita terus buat sesuatu yang kita tak duga. Sama juga perasaan sedih semua. So macam akak cakap tadi kan, akak cakap marah. Tiba-tiba akak marah Kak Ponti, akak marah siapa pun kan. Sebab perasaan tu akak tak boleh kontrol pun. Dia datang automatik kan. Betul. Tapi Anas nak tahu tak macam mana akak boleh termarahkan? Tak, of course lah, kena tahu. Ceritalah terus. Ceritalah terus. Okey. Okey, benda ni latest sebenarnya. Situasinya berlaku awal tahun baru ni. Memang awal sangat. Masa tu baru lagi. Masa tu akak dah buang sampah, tapi entah macam mana anjing dia boleh selongkar sampah akak dekat depan rumah. Masa tu pukul 2:30 pagi. Macam tu. Jadinya akak dengar alert tau, dengar bunyi tong sampah debong tombang kan. Sudah. Ni si anjing macam kerja ni. Akak dengan perasaan marah masa tu, kebetulan pula tak tahulah mood tak apa nak baik kan hari tu. Jadi akak keluar dari rumah tu. Bayangkanlah suami tak balik, kerja jauh. Lepas tu akak beranikan diri keluar dari rumah tu pukul 2 lebih macam tu. Bila akak keluar, akak tengok memang betul anjing tengah godek-godekkan tong sampah tu. Jadi akak marahkan anjing tu. Akak cakap malam-malam buta buat perangai macam ni apa semua kan. Akak keluar daripada pagar. Lepas tu anak akak dengar bunyi akak kecoh-kecoh kat luar. Anak akak keluar. Anak akak sekarang tingkatan 2. Dia keluar, dia tanya kenapa ibu cakap. Ni anjing ni buat sampah ni macam ni kan. Lepas tu entah macam mana, kita orang sama-sama. Akak dengan anak akak yang tingkatan 2 tu dengan anak akak yang darjah 4 perempuan. Ibu ada dengar tak bunyi apa? Tiba-tiba. Lepas tu akak cakap, yelah ada dengar lah bunyi apa. Anas tahu tak bunyi apa? Bunyi baby menangis.
Baby menangis, awalnya dia menangis kuat tau. Kuat sangat suara dia. Tapi suara dia tu macam bergerak. Lama-lama jadi perlahan macam tu. Lepas tu akak geram kan. Dalam hati, akak dah jadi storyteller dah hampir 2 tahun. So akak dah tahu banyak cerita kalau dengar suara baby ni biasanya Kak Punti. Betul tak? Dia dah akak geram. Akak cakap, akak kata, kau nak buat apa dengan aku? Kau nak kacau apa dengan aku? Aku tengah marah ni. Kalau kau berani kau datang sini. Akak cabar dia macam tu. Akak betul tak fikir apa yang akak cakap, memang akak tak fikir, akak minta maaf. Lepas tu dia stay berbunyi. Aku tahulah kau tu apa. Kau jangan kacau aku boleh tak? Aku sekarang tengah geram, tengah nak marah. Masa tu anak yang tingkatan 2, dia cakap, ibu jom masuklah. Adik rasa lain macam. Dia bahasakan diri dia adik. Adik rasa lain macam lah ibu. Jomlah kita masuk, dia kata kan. Akak cakap tak nak. Ibu tak nak masuk. Engkau nak masuk, engkau masuk. Ibu tak nak masuk. Akak cakap macam tu. Lepas tu akak stay berdiri tau dekat tong sampah tu. Akak berdiri. Nangis lah, nangis. Akak cakap macam tu. Lepas tu kata, mana akak cakap macam tu. Mu tunggu aku pergi dekatmu. Lepas tu akak cuba melangkah untuk pergi dekat dia. Tapi anak cakap, ibu masuk lah. Dia cakap macam tu kan. Lepas tu suara tu, dia macam ada suara perempuan tau. Tapi dia terlalu halus. Halus yang akak tak boleh nak gambarkan macam mana. Tapi nak kata menangis tak. Nak kata ketawa tak. Tapi suaranya macam tu je. Akak cakap, memang betul-betulnya akak cakap, bukan main-mainnya akak cakap kan. Lepas tu akak melangkah pergi. Lepas tu akak cuba anak tu masuklah. Tapi nak ditakdirkan pada masa tu langkah kaki akak tu berhenti sebab akak dapat rasakan bulu roma akak dah naik. Akak biasanya bila akak mula rasa tak sedap hati dan mula rasa bulu roma macam tegak, lepas tu telinga akak mula rasa macam sejuk, lepas tu akak rasa macam tengkuk akak lain macam, akak baru tersedar, ya Allah, apa aku buat ni? Aku buat apa kat sini ni? Malam-malam macam ni, barulah tersedar. Bila dah tersedar, akak melangkah nak masuk dalam rumah, akak betulkan tong sampah, bunyi suara baby tu mendekati akak. Betul-betul depan rumah akak ada pokok mempelam. Betul-betul mendekati pada pokok mempelam tu. Akak tak tahu bila masa dia datang kat situ, akak tak nampak kemunculan dia. Tapi yang pastinya akak dapat rasakan Kak Punti tu memang dah dekat. Orang kata kalau dengar suara yang kuat ni jauh, bila dengar suara yang slow ni dekat. Tapi pada akak sebaliknya. Jadi akak dapat rasakan Kak Punti tu memang dah ada berdekatan dengan kawasan akak. Jadi akak dengan lafaz bismillah, akak masuk balik dalam rumah. Lepas tu akak tutup sliding. Lepas tu akak intai. Bila akak intai, terkejut atau tidak, memang ada satu kain yang akak tak nampak ada kepala ke, ada kaki ke, memang akak tak nampak dengan jelas. Tapi kain tu dia dalam keadaan macam mana tak rapat pada tanah. Depan rumah akak dia ada lampu jalan tau, bukan betul-betul depan rumah tapi jiran depan rumah, jadi akak boleh nampak. Memang kain tu tak pecah pada jalan tar, memang tak. Dan kain tu terus bergerak macam tu. Akak cakap, ya Allah, akak cakap terus akak masuk rumah. Lepas tu akak ambil wuduk lah. Kita dalam situasi macam ni, kita ambil wuduk untuk kuatkan diri kita. Kita baca 3 kul, kita baca ayat kursi, apa saja kita boleh baca. Barulah akak sedar, aku ni dah melampau sebenarnya. Cara aku ni salah sebenarnya. Aku tak boleh terlampau berani sebenarnya. Macam tu lah kejadiannya pada masa tu. Cik Punti lah Rasanya saya ni lemah betul kalau dengar perkataan Cik Punti. Saya banyak-banyak spesies yang saya paling tak suka sekali dengan nama dia Cik Punti ni lah. sebab Tak tahulah kenapa dah. Cakap sebab tu tak tahu. Saya okey kan. Dia macam ni lah Kak. Saya banyak kali tau. Sebut nama-nama benda-benda lain tau. Saya boleh sebut pocong, saya boleh sebut rangsui ke apa kan. Tapi kalau bila saya sebut perkataan Pontianak kan, dia macam isu tau. Macam tak tahulah. Saya rasa macam tak best bila dia sebut perkataan Pontianak ni. rasa merem, Saya ada rasa vibe dia yang macam tak best. rasa macam ngilu-ngilu, rasa macam bulu roma tegak macam tu tahu akak tak tahulah nak cakap. Mungkin lah sebab kadang-kadang akak ni tengok je Kak Punti tu terbang, akak buat tak tahu je. Kita kadang-kadang kan bila kita nampak sesuatu, otak kita takkan olah serta-merta tau. Kak Punti lah, tak ada. Kadang-kadang kan kita tengok dia terbang, berjangkit dari pokok ke pokok kan. Apa tu lah. Lepas tu bila dah tersedar, Kak Punti lah, macam tu. Kadang-kadang macam tu tau. Dalam keadaan kita separa sedar tau. Lepas tu yang akak histeria tu sebab akak pernah nampak seorang perempuan yang remaja lah, dalam peringkat umur remaja. Dia berjalan tapi tak ada lenggok berjalan.
Tak ada belenggu macam bahu. Kalau kita berjalan kan, mestilah ada pergerakan macam bahu kita ni naik turun kan. Dia dia macam menyusul tau. Jadinya Anas, kita ni bila nampak macam pergerakan seseorang tu agak berbeza dengan manusia, kita mula rasa macam, kita dapat rasa tau, orang yang biasa tengok dia akan rasa hantu. Macam tu. Kita mulalah rasa berdebar dan masa tu akak memang histeria lah. Itulah yang selalu berlaku bila akak histeria. Sama ada akak nampak secara terang-terangan ataupun akak pernah merasai sesuatu telah masuk melalui tulang belakang akak. Jadi tulang belakang akak dia jadi sejuk yang amat. Lepas tu dia berakhir di atas belakang akak, maksudnya tengkuk akak, dan akak dah tak sedar. Macam-macam benda lah, akak bersilat, bertomoy, berapa semua, akak dah tak sedar dah masa tu. Macam tu lah situasi dia. Histeria kak Histeria. Itu apa? Itu kena sampuk lah, kena rasuk lah tu. Kadang rasuk. Tak tahulah, akak pun tak boleh nak gambarkan macam mana, tapi histeria yang tahap paling teruk, histeria bila akak cuba untuk cekik diri sendiri. Banyaklah kisah pasal akak ni, kalau nak dicerita memang tak habis dah. Tak pernah kak. Saya tak pernah kena sampuk dan saya tak pernah kena rasuk. Bukan saya minta, saya tak minta sekalipun. Kan? Saya memang elak kalau boleh elak lah kan. Okey. Cuma saya nak tahu perasaan akak selepas. Maksudnya akak sakit ke badan ke, ada macam rasa macam pitak kepala macam mabuk-mabuk ke, macam mengandung ke apa ke. Perasaan selepas histeria. Cerita sikit boleh kak? Okey, selepas histeria akak bukan kebiasaan ni, tapi sememangnya akak rasa sangat penat. Akak tak tahu apa yang berlaku, jadi akak cuma dapat rasakan badan akak ni seolah-olah macam ditarik-tarik tau. Boleh bayang tak urat yang ditarik-tarik, macam sakit dia, hanya Allah yang tahu. Sebab tu bila kita histeria ataupun disampuk, biasanya ustaz akan sediakan air limau. Apa tujuan air limau? Air limau ni dia nak bagi badan kita ni sihat balik, segar balik. Sebab orang yang biasa disampuk, dia akan rasa penat yang amat. Dia rasa letih dan dia rasa macam bodoh sekejap. Senang cakap macam tu lah. Itu akak lah. Akak rasa macam, apa yang dah berlaku ni? Rasa bengong sekejap. Lepas tu rasa macam hilang punca lah. Pernah akak histeria, lepas tu dia bercampur dengan apa orang kata, kena sihir pengasih macam tu lah. Akak jadi sampai tak kenal orang. Lepas tu akak, tahu tak binatang kundo? Tahu kundo? Korang tahu kundo tak apa? Pak kundo. Buah kundo saya tahu tak? Pak kundo yang ada dalam tanah yang berpusar tu, yang biasa kita tiup, kita nak ambil binatang tu. Nanti Anas Google lah tengok macam mana. Okey, tak apa saya Google. Akak cerita je. Google. Korang tahu, kalau korang tahu, korang komen kat bawah. Komen. Okey. Korang yang pernah tahu kan, permainan tu biasa zaman kanak-kanak tahun 90-an memang suka main binatang tu. Pergi tiup, tiup. Atau ambil binatang tu, lepas tu kita orang letak dekat bawah cengkerang ke, bagi cengkerang tu gerak, apa nama, kerang tu. Lepas tu kundo tu akak boleh main tau. Akak boleh tengok ibu kundo tu, akak atur satu-satu, akak boleh main. Boleh bersembang dengan pak kundo tu. Bayangkanlah, punya otak akak tak berapa nak center. Akak berborak dengan binatang tu? Ya. Ada orang kampung tegur. Serius lah. Bukannya binatang tu boleh bercakap. Bohong binatang tu boleh bercakap. Akak yang tak apa center. Masa tu akak di sihir pengasih, kata ustaz lah, sihir pengasih. Akak baru lepas bertunang masa tu dengan abang cengkeh. Jadinya orang kampung cakap teruk sangat mempunyai sakit ni merah. Dia orang panggil akak merah. Teruk sangat sakit muna merah, dia kata. Lepas tu selalunya orang kampung ni dia suka sakat akak. Sebab akak ni dalam kampung ada orang panggil seleme. Seleme? Seleme. Sebab adik-beradik jatuh belakang, lelaki belakang. Seleme apa kak? Bagi tahu sikit kak, saya tak faham nanti. Seleme tu apa? Seleme ni nama orang Kelantan. Jadi akak ni suka main bola takraw, suka memancing, suka main macam permainan lelaki. Akak tak suka main pondok-pondok. Faham. Jadinya akak main layang-layang apa semua kan, bergaul dengan lelaki. Adik-beradik lelaki 8 orang. Jadi permainan akak pergi mancing apa semua kan. Jadi orang kampung panggil, ada yang tahu-tahulah dia panggil seleme lah kat akak. Gantikan pada nama Mega. Macam tu. Jadi orang kampung ni memang boleh dikatakan ramai yang rapat dengan akak. Jadi bila dia orang tengok akak main dengan binatang tu, mu ni teruk sangat ni Mega, teruk sangat mu ni, kata gi bobak lah anak mu macam tu. Akak menghadap je binatang tu main tiup lepas tu aturkan binatang tu, bayangkanlah. Sampai tahap macam tu. Seksa tau nak lalui benda tu. Memang sangat seksa, serik, akak tak nak dah. Kalau boleh korang jangan lalui. Dia separuh sewil macam tu.
Sebab tu akak cakap. Orang kenakan sihir kak. Sebab tu akak cakap, bila kita dah lalui banyak ujian, kita tempuhi banyak perkara, itulah mematangkan kita sebenarnya. Yang buat kita lebih kebal. Macam tu. Dah banyak akak bongkarkan kisah hidup akak. Takut kak saya dengar kak pasal sihir kak. Akak 2 kali kena. Sebab saya ni kan kak kan, saya ni datang lahir daripada keluarga orang berniaga kak. Okey, sama. Mak ayah saya berniaga. Okey, saya daripada kecil lagi saya dah mula berniaga. Maksudnya daripada sekolah saya pernah jual kuih, saya pernah jual sate, pernah jual nasi lemak, pernah jual macam-macam benda lah yang kita pernah buat. So saya pernah nampak depan mata saya mak saya ni disihir kak. Masya-Allah. Terus bila cakap pasal sihir ni, dia menjadi macam mana emosi buat kita geram lah kak. Tujuannya saya geram pasal orang menyihir ni. Bukan geramkan sebab apa? Mak saya kak sampai sekarang kak, dia tak boleh berjalan dah kak. Ya Allah, hai. Dia kena bertongkat sebab lutut dia tu dah rosak lah. Oh, Kita orang ni satu keluarga ni pernah disihir. Saya sendiri dari masa umur saya tingkatan 3, tingkatan 4. Mata saya ni, bawah mata dalam mata saya ni tak boleh buka satu hari tu. Tak boleh buka mata saya. Tertutup je. Sakit, pedih bila tiba saya buka mata saya. Jadi saya menjadi tanya-tanya lah kan, kenapa mata saya sakit? lepas tu? Saya pergi hospital. Okey. Pergi hospital, doktor bagi tahu ada habuk pasir bawah mata saya. Okey. Persoalannya, macam mana habuk pasir tu boleh ada bawah mata saya? Bangun tidur tiba-tiba ada habuk pasir bawah mata. So, masa zaman ada habuk pasir bawah mata tu, memang kami satu keluarga tu memang tengah top, memang tengah tahulah keluarga kita ni disantau orang. Okey. Memang tengah maklum lah. So, mak saya dibawa lah pergi tengok dengan orang yang boleh ubatkan, cara berubat kampung lah. Sebab doktor tak bagi ubat apa-apa pun. Dia kata kalau silap ambulans siap kena, kalau makin kritikal kena bedah lah. Sebab dia dah mula keluar selaput putih tau masa tu. Okey. And then bila pergi berubat, dia kata nak kenakan mak saya, tapi terkenanya dekat saya. Subhanallah. Sebab saya orang yang rajin lah tolong mak saya masa tu. Memang kalau mak saya punya kedai makan tu saya je. Maknanya Anas terpegang lah ni. Terpegang ke termakan? Tak tahulah tu kak. Caranya tu tak tahu macam mana. Dia hantar pakai santau macam mana. Yang tu tak pastilah. Jadi bila cek betul-betul rupanya saya yang terkena. Dia ada macam-macam cara kak. Ada satu waktu tu kan, kita buka kedai, tiba-tiba dekat atas meja makan ada tai orang kak, ada najis. Astaghfirullahaladzim. Atas meja makan. Saya ingat lagi masa tu umur saya lebih kurang 16 tahun, tingkatan 4. Tahun tak berapa tu saya tak ingat lah. Kan, ada kawan-kawan sekolah ni datang ni depan kedai ni. Masa buka restoran lah masa tu. Kan? Kawan-kawan kedai datang makan lah kat kedai saya kan. Okey. Orang tua ni datang kedai tapi kedai tutup. Saya kat depan kedai ni, duduk ni, nampak kawan-kawan saya ni. Tapi kedainya tutup. Dia tutup pandangan. Saya jadi macam bela sekejap tu tak. Habis aku ni buat apa depan kedai ni? Jadi bila bercakap pasal santau, saya macam boleh terima juga tak apa. Lah macam mak saya sendiri dia cakap lah kan. Dia mungkin tahu siapa yang buat dia. Saya tanya kenapa? Kalau dah tahu tu pergilah marah ke apa. Tak apalah. Biarlah orang buat kita. Kita jangan buat orang. Sama lah ya. Akibatnya kita kan, yang menderitanya kita. Tapi saya tak tahulah macam mana apa pun. Tapi alhamdulillah lah sekarang ni dah tak ada masalah. Bila mak saya tak berniaga, tutup kedai, tutup restoran, semua elok je. Itulah kisahnya. Sekarang mak saya tak berniaga, dia duduk rumah, duduk relax kan. Saya sendiri bila dah tua, dah berumur kan, bila saya dah bekerja, saya cakap dengan mak saya, mak tak payah berniaga lagi lah mak. Duit pun anak-anak bagi, dah cukup, nak buat apa lagi kan. So, dia pun tak berniaga. Last saya tak berniaga sebab kedai restoran mak saya tu terbakar. Subhanallah. Punca? So lepas punca dia adalah punca memang salah sendirilah, bukan orang bakar ke apa, memang salah sendirilah. Okey, faham. Selepas daripada tu mak ambil keputusan memang dah tak nak berniaga lah. So tak ada sebab, no reason pun nak teruskan perniagaan. Faham. Begitulah. Ni saya pula yang bercerita Apa kita share. Ya betul kak, share. Sebab pasal santau. Sebab pasal santau, akak pernah disantau sampai akak tak boleh tidur hampir 3 bulan mencecah 6 bulan. Tak boleh tidur. Tahu kan kisah Ustaz Kazim Alias tak boleh tidur? Itulah situasinya bila akak faham situasi seseorang bila tak boleh tidur, hidup kita jadi macam pusing 360 darjah.
Dia jadi nak marah orang, dia jadi nak tengking orang, dia jadi macam sangat-sangat tertekan tau. Sebab akak tak boleh tidur memang terlalu lama. Dan yang anehnya, akak hanya boleh tidur bila abang cengkeh ni bawa akak keluar dari rumah, bawa pergi ronda, sama macam Kazim dan Aliyah juga, ustaz tu lah. Akak boleh pejam mata hanya bila dibawa ke highway, bawa ke jalan, bila sampai kat rumah, masuk pagar, secara automatik akak tak boleh tidur balik, akak tersedar. Sampai tahap abang cengkeh dia usaha juga disediakan tempat tidur yang selesa. Tak boleh tidur baring, cuba tidur duduk pun tak boleh. Yang lagi menyedihkan, situasi pada masa tu akak ada anak kecil, dan juga masa tu juga akak ada ditemani oleh satu kelibat kanak-kanak. Satu kelibat yang orang kata kita akan nampak always, baik siang, baik malam. Akak akan nampak. Anak tak nampak, husband tak nampak, tapi akak nampak. Kanak-kanak tu, bila kita nak pergi, macam pergi ke dapur, buat kerja, dia follow. Ni akak sebut pun memang bulu roma, memang akak cakap terus terang, memang naik dah. Memang tak boleh nak ingat lah benda tu. Jadi bila akak pergi waimah, akak nak mandi, dia dah tercegat dah dekat depan pintu. Dia tak masuk tandas tau, tapi dia dah tercegat depan pintu. Kita jadi macam satu perkara yang boleh membuatkan seseorang tu jadi gila. Bila selalu didampingi dengan perkara yang kita tak kenal, kita tak tahu. Jadi kadang-kadang akak ada dengar bunyi macam guli melantun dalam irama yang sama. Contohnya bukannya melantun duduk macam tu, tak. Dum. Macam ada kiraan macam tu. Akak terbayang dan terfikir, jiran aku ni memang sengaja ke nak buat aku macam ni? Jiran aku ni memang saja nak sakitkan hati aku ke? Macam tu. Jadi akak tak boleh nak tahan. Dan saat yang getih macam ni, kebiasaannya suami atau isteri, salah seorang daripada pasangan atau ibu bapa akan cuba menghabiskan duit untuk pergi berubat. Terus terang akak cakap, gaji suami akak masa tu dihabiskan untuk pergi berubat. Mana kami tahu boleh bantu, dia akan bawakan. Akak dah pergi ke negeri Terengganu, negeri Kelantan, negeri Pahang. Akak tak ingat dah dekat mana lagi, berubat secara online dengan negeri Kedah. Macam tu, dengan ustaz dari negeri Kedah, untuk lalui situasi macam tu. Sangat-sangat suka pada akak, dan akak rasa perbuatan orang yang menyantau akak tu adalah perbuatan yang sangat tak berperi kemanusiaan. Sebab akak kerap jatuh pensan yang bila dibawa ke hospital, doktor tak dapat nak detect sakit apa. Bila doktor minta untuk buat MRI, suami akak minta untuk bawa lagi pergi berubat. Dan last kami pergi berubat di negeri Pahang. Masa tu ada seorang dia mengaji untuk tahfiz. Dia bukan rakyat Malaysia, dia rakyat Indonesia. Jadi dia masa tu kita ada satu kejadian banjir lumpur. Kat mana orang panggil ya? Tsunami dekat mana ya? Dekat Aceh. Yes, dekat Aceh. Dan akak kenal ustaz tu, dia sebenarnya lepas kejadian tsunami tu, dia berhijrah ke Malaysia. Lepas tu dia rezeki dia, alhamdulillah, dia dapat mengajar dekat tahfiz kan. Jadi dia menceritakanlah saat kematian isteri dia, anak dia masa dihanyutkan lumpur kan. Jadi akak cakap keikhlasan dalam diri dia tu akak nampak. Akak tak tahu apa yang menyebabkan ustaz tu dia boleh bantu akak, tapi akak yakin yang dia dah membantu akak. Masa proses nak berubat tu, ustaz tu memang dijelaskan dia ada satu kain yang dia memang dikebas kain tu. Lepas tu dia cakap, tengok kain ni sebagai bukti, dia cakap kan. Lepas tu dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran yang terang dan jelas. Kita faham ayat tu tak dipesongkan, dan kita tahu ayat tu dari Al-Quran sebab dirujuk dengan Al-Quran kan. Jadi bila dia dah ubat, dia minta lah untuk sentuh. Biasalah orang berubat nak sentuh kan, bukan nak sentuh sampai over sangat, tapi dia minta sentuh sampai hujung kaki. Masa dia lurut-lurutkan dengan kain lah, dia pun berlapik. Dia lurut kain, dia nampak ada berapa ketut? 3 biji kaca keluar dari tubuh akak. Dan ustaz tu cakap sebenarnya akak dah diberi makan. Ustaz tu berani bagi jaminan yang akak dah diberi makan dengan perkara yang tak elok, termasuk kaca tu lah macam tu. Jadi ustaz tu minta supaya lepas ni berhati-hatilah, sebab kita kan dalam Islam pun kita perempuan terutamanya tak digalakkan untuk bersosial secara open dengan terlalu ramai, terlalu over macam tu, supaya kita ni ditutupi dengan pandangan-pandangan penyakit iri hati semua kan. Jadi akak ambil inisiatif macam tu. Akak pun mengecilkan diri akak, berada di rumah sahaja, kurangkan untuk keluar, melainkan kalau ada aktiviti masjid, surau, aktiviti kenduri kahwin, barulah akak pergi.
Tapi kisahnya dekat sini, akak nak beritahu ketenteraman akak masa melalui situasi di Santau tu, bila kita rasakan macam tiba-tiba dalam mimpi kita ni ada seseorang kejar kita tau, orang yang kita tak kenal, setiap hari kejar kita. Bila kita nak tidur, kita akan dikejar dengan bayangan tu. Bila kita buka mata, kita akan nampak kanak-kanak tu. Cuba bayangkanlah Anas, kalau Anas duduk kat tempat akak, apa yang Anas nak buat? Rasa macam aku dah tak tahu nak buat apa, tak tahu nak buat apa. Dan yang paling menyedihkan akak, bila dengar bunyi azan, akak marahkan orang, suruh tutup azan. Siapa nak tutup azan dekat masjid? Cuba cerita. Kalau kata dalam radio, bolehlah kita tutup kan. Kalau dekat masjid, siapa nak tolong tutup kan? Tak boleh dengar azan. Bila husband suruh baca surah macam surah Al-Ikhlas, surah simple-simple, Al-Fatihah, lidah tak boleh nak mengalunkan bacaan-bacaan tu. Cuba bayangkanlah akak menangis. Akak tak boleh, tak boleh. Al-Fatihah tak boleh. Bismillah tak boleh. Tak boleh, memang tak boleh. Akak cakap ini reality. Tak boleh, otak akak tak boleh. Nak, akak tahu Al-Ikhlas macam mana. Nak sebut tak boleh. Keras memang tak boleh. Akak sangat-sangat sedih. Bila akak dah pergi berubat kan, satu hari tu akak berubat, akak balik ke rumah. Sebenarnya rumah Abang Cengkeh dengan rumah akak di negeri Kelantan. Di negeri Pahang, di daerah yang berlainan. Jadi bila akak berubat tu, akak berubat dekat kampung Abang Cengkeh. Jadi akak nak balik ke kampung akak. Masa akak nak balik tu, Ustaz ada cakap, sebelum nak balik lah, Ustaz ada cakap, lepas ni mesti boleh tidur dengan lena. Lepas ni mesti boleh makan. Sebab akak tak boleh makan tau. Bila akak makan, akak muntah. Bila akak makan, akak muntah. Mesti lepas ni boleh tidur, boleh makan, apa semua kan. Lepas tu, Ustaz pesan. Satu benda Ustaz pesan. Tak payahlah kita nak berbalas pada benda macam ni. Kita serah je pada Allah. Sebab manusia yang melakukan perkara yang macam ni, biasanya dia akan berpatah balik pada dia. Bila kita ni boleh menangani situasi tu, ataupun Allah memang nak pusingkan kifarah pada orang tu. Dia akan rasa lebih teruk dari tu, ataupun setara dengan apa yang kita rasa. Jadi akak bila akak dengar macam tu kan, akak cakap tak apalah, biarlah, tak payahlah nak berbalas pantun apa semua jadi panjang kan. So on the way masa nak balik tu Anas, inilah satu pemberian Allah Subhanahu Wa Taala yang paling besar pada akak pada masa tu. Anas bayangkanlah, dunia akak gelap masa akak di Santau. Memang gelap, berat, menyedihkan, seksa, tak tenteram. Tapi situasi akak masa on the way nak balik ke rumah mak akak ni, tiba-tiba dunia tu terbuka. Seolah-olah macam ada satu aura dibuka, terbuka. Allahu Akbar. Ini adalah perkara yang memang betul-betul akak lalui. Bila mata kita terbuka, subhanallah, ya Allah, aku dah sedar. Seolah-olah macam kita ni berada dalam dunia berbeza. Tahu? Lepas tu bila akak melalui satu felda ni, ini yang akak rasa macam nak menangis sangat-sangat sebab akak dah mula dengan bunyi azan. Allahu Akbar. Felda Pancing Utara. Budak utara mesti tahu. Kita orang lalu masa maghrib, bunyi azan, Allahu Akbar. Akak boleh ikut azan tu. Itu nikmat yang paling besar. Sebelum ni lidah akak keras nak sebut kalimah Allah, tapi akak dah boleh dengar azan, akak dah boleh ikut laungan azan. Sejak tu akak dah tak nak duduk jauh dengan Allah. Akak dah tak nak terpisah dengan Allah, tak nak. Lillahi akak tak nak. Betapa bila kita ni berada jauh dengan Allah, kita rasa hidup kita memang macam tak ada makna, tak tenteram. Nikmat yang akak rasa masa tu memang itulah nikmat yang akak nak. Akak rasa akak nampak suami, anak-anak ni dengan pandangan mata kasih sayang. Akak dah tak marah-marah, akak dah tak menjerit, akak dah tak gila. Sebab situasi macam ni selalunya orang akan kata seolah-olah macam akak ni gila. Akak dah normal, akak dah okey, akak bersyukur. Bila akak balik rumah mak, akak boleh makan, akak boleh rasa nikmat makanan. Allah sayang, sebenarnya itulah hikmahnya. Allah sayang sebab Allah nak kita berbalik pada dia. Allah nak kita sedari nikmat semua yang dibagi sebelum ni. Bila akak boleh makan, akak nikmati makanan tu sebaik mungkin. Lepas tu akak tidur dengan Lina. Lepas tu akak dah tekad, akak tak nak letakkan diri akak ni kalau boleh dalam pendekatan orang bila tengok akak ni, aku tak boleh lah dengan dia ni, aku tak boleh lah tengok dia ni senang ke apa ke. Akak mengecilkan akak punya diri akak tu terang, baik dalam Facebook, baik dalam segala sudut. Akak kecilkan diri akak sebab akak nak kecilkan seka akak supaya masa akak tu banyak dengan Allah dan kurang dengan bersosial kat luar. Tapi akak tak tahu kenapa akak boleh terjebak dengan YouTube. Dan akak rasa
Allah izinkan akak untuk bersama YouTube sebab akak boleh berkenalan dengan YouTuber yang senasib dengan akak, subscriber yang senasib dengan akak, yang ada pengalaman dan juga ada ilmu agama yang boleh menangani situasi ni. Jadi akak rasa semua yang berlaku hikmah daripada Allah. Semuanya hikmah daripada Allah. Sebab tu akak cakap, jangan lupa solat. Jangan lupa solat. Sebab solatlah yang menguatkan akak untuk berdiri sampai sekarang. Kalau akak uzur kan, akak uzur tak boleh solat, akak rasa macam, ya Allah, aku rasa macam tak ada tempat untuk aku mengadu. Sebab kita mengadu dalam situasi solat, berbeza lah kalau kita mengadu dalam situasi saja-saja nak duduk, ya Allah, gini-gini, feel dia lain. Jadi betapa akak rasa memang pahit yang diberi ganjaran manis. Alhamdulillah, sangat Alhamdulillah. Akak minta maaf malam ni, akak memang all out. Memang itulah pengalaman hidup akak. Terima kasih Kak. Akak tak tahu Terima kasih kenapa. sebab berkongsi pengalaman ni. Akak tak tahu kenapa malam ni akak keluarkan. Akak sebenarnya risau nak keluarkan perkara ni sebab ini ada peribadi, agak peribadi kan, tapi yalah. Kadang-kadang Kak, kan kita perlu bersuara juga benda-benda macam ni Kak. Kena bagi tahu juga Kak. Sebab cara yang akak lalui ni kemungkinan besar ramai orang yang lalu Kak. Kadang-kadang diorang sendiri pun tak ada tempat kat mana diorang nak mengadu. Macam akak cakap, akak macam orang gila, betul? Kan? Orang yang tak faham, orang yang tak lalu, dia akan nampak macam akak macam orang gila. Tapi hanya akak je yang faham apa yang berlaku situasi dekat akak. Betul. Kurang-kurangnya apa yang akak share hari ni, dia tak langsung membuka mata saya juga tak Kak? Kan, membuka mata saya, harap dapat membuka mata korang. So korang jangan nak menganggap kan orang-orang yang macam ni, dia ni gila ni. Kadang-kadang ada sebab dia jadi macam tu. Sebab Bukan Allah dia sayang. buat-buat. Betul. Macam kes akak kan, macam kes akak, hal yang berlaku kat akak. Alhamdulillah akak sihat. Mungkin ada di antara orang lain dia tak ada peluang nak jadi Ya, macam betul. ni. Kan? Dia okey, bila dia dah terkena santau, dia dah terkena buatan orang, dia tak dapat nak teruskan. Mungkin antara sebabnya tak ada orang yang nak support dia. Betul. Cakap akak ada abang. Kan abang cengkeh bantu akak. Betul. Betul. Kan sekurang-kurang ada orang dekat back akak yang sentiasa menyokong akak. Ada juga di antara orang yang kat luar tu kadang-kadang tak dapat dibantu. Betul. Dan Akak akhirnya setuju. kan Flat. kita nampak dia jadi macam, saya tak nak cakap Kak, macam bagi saya nak cakap waktu gila macam biadab bunyi dia. Sebab dia Ya, tak betul. gila. Betul. Dia Betul. dikongkong tau. Dia macam dikongkong dengan satu kawalan tau. Betul. Akak setuju sangat-sangat. Terima kasih Kak sebab akak berkongsi pengalaman hidup akak dekat segmen Malam Misteri Podcast ni. Sebab benda-benda yang akak lalui ni tak semua orang lalu Kak. Saya dengar akak cerita ni, saya jadi macam terpaku tau. Sebab saya berdepan dengan salah seorang yang pernah ada pengalaman kena santau macam ni. Saya macam saya cakap dengan akak tadi, mak saya pernah lalui perkara yang sama. Tapi bentuknya berbeza. Kan? Dia tak celarukan otak kita, dia tak celarukan minda. Berbeza dengan akak sampai satu tahap ni. Akak boleh bercakap dengan apa tadi akak cakap, binatang apa tu? Pak Kundo. Pak Kundo tu kan. Saya tak tahu binatang apa tu, nanti saya Google kan. Kalau akak dah boleh tahap akak bercakap dengan binatang, memang teruk tu Kak. Memang teruk. Sangat teruk. memang Itu teruk pun tu, Kak. satu pengalaman yang sangat akak tak boleh nak lupa sampai sekarang. Apa fikiran orang yang buat akak ni sebenarnya? Kejamnya. Sebab dia macam ni, akak sebelum ni pernah berada dalam satu institusi kerajaan. Jadi yang buat tu pun dia mengaku akak tak nak buka aib siapa-siapa dia mengaku sebab perkara tu bab kata ustaz yang sebelum yang akak cerita sebelum ni, perkara tu Baik. kalau kita tak berbalas, dia akan berbalik kepada si pelaku. InsyaAllah dengan izin Allah dia akan berbalik pada si pelaku bila Allah nak sedarkan pada si pelaku. Jadi dia terpilih jugalah. Jadi situasinya dia nak buat akak ni gilakan dia. Tapi situasinya sekarang ni bila akak boleh lawan perkara ni, jadi akak dah kahwin dengan husband akak, dan masa akak kahwin dengan husband akak itu satu lagi perkara yang sangat-sangat menyukarkan hidup akak. Akak lagi sekali dia mengalami muntah tau. Akak tak tahulah kenapa kalau sebut sihir ke penyakit yang pelik ni dia akan dipengaruhi oleh muntah. Masa tu akak muntah sampai keluar sehabis-habis hijau.
memang muntah tu hijau. Dah tak ada apa dah dalam badan. Akak dibawa ke hospital, perkara yang sama juga berlaku. Doktor kata tak ada penyakit apa-apa, cuma air kencing je kotor, kena minum air masak banyak apa semua. Tapi bila mak bawa berubat dengan nenek pada suami, arwah nenek lah pada suami ni, mereka lakukan solat hajat 3 penjuru. Akak minta maaf, akak tak ada nak memesongkan orang Okey, solat hajat 3 penjuru dia macam ni. Bila arwah nenek suami ni, dia berpakat dengan mak, dia berpakat dengan seorang pakar perubatan. Maknanya dia ustaz yang mengubati perubatan Islam lah kan. Mereka deal, okey malam ni lepas isyak kita akan buat solat hajat bersama-sama untuk minta supaya akak ni diselamatkanlah daripada sihir kan. Jadi diindahkan sihir. Jadi bila mereka lah yang gelarkan solat hajat 3 penjuru. Jadi bila dah solat isyak, mereka buat sama-sama. Masa itulah akak mengeluarkan muntah yang teramat sangat sampai tahap masa tu arwah mak mentua lah, dia cakap akak ada meracau. Akak cakap sampai hati buat aku macam ni. Dah aku dah tak sanggup dah macam tu. Akak meracau kan. Lepas tu dia orang bawakan akak pergi hospital. Lepas tu dia orang bagi tahu satu benda yang dia orang tak pernah nampak lah bila akak muntah tu, yang keluar adalah cecair hijau. Memang hijau yang hijau pekat, bukan hijau cair tu, hijau pekat. Jadi bila diorang tengok cairan yang keluar tu cair hijau, diorang macam terfikir tau, mana datangnya cairan ni kan, kenapa sampai jadi macam tu. Itu dalam minggu pertama akak nikah, maksudnya akak baru je kahwin kan. Jadi orang tu dia tak boleh nak terima kahwinan akak. Rupanya rahsianya terbongkar bila akak ada motor. Akak suka merempit lah, orang kata gunakan motor sebagai transport. Jadinya akak pada motor, kunci motor akak biasa akak akan sangkutkan dekat bahagian transport. Akak sangkut kalau akak ada latihan luar. Ada sikit clue kat situ tu, latihan luar tu. Jadi si pelaku ni, dia dalam diam dia dah ambil tahu anak patung yang diukir dari orang asli. Boleh bayangkan tak? Dari orang asli, dia dah ukirkan anak patung, mana bukan dia lah buat, bomoh asli, orang asli tu lah buat. Jadi pada patung tu, dalam mata patung tu, dia dah letakkan sejenis cecair, kata dia cecair daripada minyak dagu, macam tu. Akak tak pastilah, tapi macam tu lah yang dia kata kan. Daripada cecair minyak dagu, dia masukkan melalui mata anak patung tu. Jadi ustaz tu cakap, kalau orang bagi patung kayu, pastikan mata dia tu diukir dengan kayu, bukan mata yang dibuat, ditebuk lubang dan dimasukkan mata yang bukan asli, mata yang lain lah maksudnya. Mungkin dekat situ dia ada sorokkan sesuatu untuk disihirkan. Bila akak pegang patung tu, akak akan dah pegang benda tu kan, jadi akak makan, dia dah jadi darah daging apa semua kan. Jadi bila nak keluarkan balik, dia akan keluar dalam bentuk muntah hijau. Itu apa yang akak difahamkan lah, macam tu. Jadi bila situasi akak dah jadi macam tu, masa tu husband terpaksa pergi buat latihan dekat Sarawak. Dia terpaksa tinggalkan akak dan diserahkan akak kepada family akak dengan family dia untuk bantu akak masa tu. Dan akak berterima kasihlah pada family akak dan family dia dan ustaz yang bantu akak tu, sebab mereka memang betul-betul rumuslah untuk bentukkan balik semula akak punya emosi, untuk betulkan akak punya macam mana akak punya pendirian masa tu, dijauhkan lah daripada lelaki yang buat tu kan. Dan bila akak dah kahwin, anak akak dah masuk 3 orang tak silap akak. Kawan kepada lelaki tu call akak. Bukan call, dia menghubungi akak. Kawan dia perempuan, bukan lelaki ya. Akak minta maaf, kawan dia perempuan. So dia bagi tahu akak, dia kata si pelaku tu dah jadi macam orang tak siuman. Macam tu. Sebabnya isteri dia tuduh akak ilmu hitamkan pada suami dia. Tapi hakikatnya suami dia yang ilmu hitamkan akak, dan ilmu tu berpatah balik pada dia. Maksudnya perkara tu berpatah balik pada dia. Jadi sekarang ni dia yang tergilakan akak. Jadi bila dia teringat, dia cari akak tau. Dia cari akak dekat Perak, sampai ke Perak ni dia cari akak. Tapi dia tak boleh nak berhubungan dengan akak ataupun mendekati akak sebab akak ada suami. Akak ada kehidupan kat sini. Tapi dia cuba untuk dapatkan akak. Jadi dalam situasi macam tu, jadi kawan dia ni cakap, kalau dihubungi akak, tolong jangan layan, sebab kita ni kan bermula daripada layanan, lama-lama dia akan jadi merebak kan. Kita buka ruang dan peluang. Jadi alhamdulillah, betul pandai pun. Jadi alhamdulillah akak blok semua. Semua bentuk kiri kanan semua akak blok dan dia tak boleh nak balik semula
Yelah, benda yang melibatkan sihir pengasing ni kuat tau. Kuat sangat. Dan akak tak tahu dah apa cerita dia lepas tu. Tapi itulah, kawan dia cakap memang dia buat lah macam tu. Kawan dia lah yang jelaskan perkara tu. Macam tu. Itu sebab akak tahu. Kalau tak tahu juga. So karma lah kan boleh kata karma lah. Ya betul, karma atas perbuatan. Sebab tu akak selalu tegaskan dalam cerita akak, apa kita buat, kita akan dapat balik. Betul? Karma is real. Fikir. Yes. Kifarah. Kifarah. Fikir sebelum buat. Jangan kita ikutkan nafsu hati kita terus buat. Jangan, tolonglah. Manusia Tolonglah, kak. ingat Allah. Ingat Allah. Manusia ni kak. Kita bukannya malaikat. Manusia ni sentiasa buat silap. Dan kita ni akan sedar bila kita tergantuk. Ya betul. Tapi kadang-kadang tu bila dah tergantuk tu, maksudnya dah kritikal baru nak tergantuk. Tu dah betul. silap dia. Akhirnya terjerumus. Ya betul. Kan? Setuju sangat. Tapi betul lah macam akak cakap, kena nak buat kerja, nak buat sesuatu tu fikir, betul-betul fikir, masak-masak. Kan? Kadang-kadang kan akak rasa ini bagi akak lah. Bila kita selitkan, bukan kita selitkan lah, maksudnya kita sentiasa kalimah kita sentiasa Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Ya Allah. Jarak kita dengan Allah tu tak jauh. Tahu, bila kita nak berlaku sesuatu pada diri kita atau kita berbuat sesuatu, macam akak bukannya jenis yang baik sangat. Ada kadang-kadang mulut kita ni cakap macam kita nak mencarut je ke orang tu kan. Ya, aku carut dalam hati. Ada aku carutkan ini, tapi ya Allah, janganlah. Macam tu. Dulu akak kalau nak carut, akak carut je zaman-zaman muda dulu, zaman remaja kan. Tapi sekarang ni kita pun dah belajar step by step. Jadi itulah akak cakap, bila kita istighfar, kita sentiasa berzikir tau. Sentiasa selawat ke atas Nabi. Kita yang cari Allah. Baru Allah tu akan sentiasa bawa kita dekat. Bukanlah akak nak kata akak baik sangat. Terus terang akak cakap, nak ke syurga jalan berliku, nak ke neraka jalannya lurus. Pilihlah jalan mana yang kita nak ambil. Dah bukan Ustazah. Jadi Ustazah, kalau minta maaf. patah kata kalau Acap ceritakan cerita kak, kita ni bukan ustaz, kita baru nak start. Kalau itu Acap ceritakan cerita. Betul lah. Tapi apa yang akak cerita ni sebenarnya memang saya berbesar hati lah dapat dengar. Biasanya kalau orang datang bercerita kan, biasanya cerita seram kan. Macam baru-baru ni Acap dia cerita pasal cerita dia bekerja sebagai pengurus jenazah warga asing. Acap datang kat saya punya datang dekat saya punya studio, dia cerita pasal benda tu. So hari ni saya dapat lagi satu story yang saya rasa jarang saya dapat dengar daripada mulut tuan punya badan. Betul? Saya berbesar hati kak. Sekarang akak nak lengkapkan pada malam mistik Anas. Okey. Satu perkara yang pernah berlaku dalam hidup akak memang terlalu seram bagi akak. Masa tu tahun 2006, akak berpindah ke negeri Perak. Pada awalnya akak masuk menetap di satu berek lama. Boleh bayangkan akak letakkan korang dalam bayangan satu berek lama, di mana berek tu berlakunya peperangan antara Jepun dengan Jepun lah kan. Maksudnya dekat situlah Jepun dipancung, dekat situlah berlaku macam-macam sampai ada orang cakap kawasan tu sangat menyeramkan. Jadi kita ni orang baru datang dari negeri Pahang, tak tahu apa-apa. Bila melangkah masuk kat situ, yang kita tahu ada berek kosong, kita masuk je. Nak juga duduk sekali dengan suami kan. Minta maaf. Jadi astagfirullahaladzim. Okey. Jadi akak ni diberi pilihan untuk berek yang last, yang dah tak dipilih sesiapa pun. Sebelum tu ada penghuni berek tu jatuh sakit sebab dia stay kat situ, banyak perkara berlaku. Jadi lepas tu akak tak tahu masa tu. Jadi akak masuk duduk dekat berek tu. Akak tinggal kat situ. Rumah dia besar, tapi anehnya bilik dia ni, bilik utama, nak pergi ke bilik nombor 3 kena lalui bilik nombor 2. Macam tak ada privasi tau. Bilik nombor 2 tu macam nak kena lintas dia. Jadi macam bentuk dia tu sebenarnya bukan rumah lah. Dia ibarat macam tempat mungkin tentera Jepun berurusan ke apa kan. Di hadapan dia ada satu tempat pembuangan sampah, tapi yang pattern jenis lama punya, tempat orang longgok sampah macam tu. Lepas tu dia ada pokok belimbing star dekat pokok tu. Okey, nak jadi ceritanya, akak ni mulanya akak
sangkakan akak macam ditakut-takutkan. Ada seorang kakak kat situ, dia cakap, hati-hati duduk sorang-sorang sebab ada hantu tentera Jepun berkawat malam-malam. Jadi akak ni fikir, nak buat apa dia kawat kat malam-malam? Nak keliling ni, tak logik lah. Jadi bila akak bermalam sorang-sorang lah, pengantin baru kan, sorang-sorang lah. Jadinya satu malam tu, malam kejadiannya, ada bunyi tapak kasut orang berkawat. Tapi awalnya dia berkawat sorang-sorang. Satu macam tapak tu tak banyak. Berkawat keliling kawasan penempatan tu. Dia bukan camp yang besar. Tapi dia kawasan penempatan camp yang ada dalam sebiji, 2 biji, 3 biji, 4 biji, 5 biji, 6 biji rumah sederet macam tu. Tapi ada blok kat tengah-tengah. Rumah akak tu sebiji je. Jadi akak rumah akak tak ada bercantum dengan rumah siapa. Yang lain-lain dia ada bercantum dua-dua kan. Dia akak cakap, siapa pula berkawat malam buta ni? Mesti ada ni polis-polis. Kantor dah polis kan. Ada polis-polis tengah berkawat kan. Lepas tu akak intai dekat luar tingkap. Tak ada pula orang berkawat, tak ada orang pun. Lepas tu akak masuk balik semula dalam bilik. Maksudnya akak tutup tingkap. Lepas tu akak duduk balik semula dalam bilik. Dia tengah main game mula. Tahu zaman tu 2006 game mula tu kan. Nokia kan? Nokia. Handphone Nokia. Nokia. Okey. Lalu saya tiba-tiba dengar bunyi orang berkawat ramai. Ramai pula dia berkawat. Tapi tapak kasut dia clear kot. Berkawat yang tapak kasut yang kita boleh bayangkan tapak kasut orang kawat macam mana. Yes. Ui, gila seram masa tu. Lepas tu akak, sudah apa ni cakap kan. Mula terbayangkan akak tu cakap hati-hati. Nanti Ira akan dengar bunyi orang kawat macam tu kan. Lepas tu dah kerah dah dalam bilik ni. Suami kerja malam. Dia shift malam. Akak dah duduk diam apa semua. Janganlah datang dekat rumah aku. Sekali dia memang berhenti betul-betul dekat sebelah bilik. Aduh. Memang jalan rumah tu betul-betul sebelah bilik akak. Dia kan rumah style panjang macam tu kan. Aku cakap, kenapa kau berhenti kat sini? Dalam hati kan, kenapa kau berhenti kat sini? Aku dah lah jenis mudah nampak. Gerak jalan. Lepas tu akak diamkan diri, akak baca masa tu, akak tak ingat, akak baca 3 kul. Lepas tu dia berjalan. Dia kawat balik. Lega amat. Tak terfikir pun nak pergi rumah siapa, sebab kita ni memang kenal orang situ, tapi kita orang baru. Takkan nak pergi terjah orang malam-malam buta kot, lebih kurang pukul 1:30 pagi macam tu. Dia tengah main game lagi, tak ada tidur. Biasalah budak muda kan, walaupun dah kahwin. Lepas tu bunyi tapak kasut tu, dia balik semula dekat kawasan bilik akak bersendirian. Dah berkawan, ramai-ramai berkawat, bersendirian pula. Awalnya bersendirian. Akak cakap, aku nak tengok lah siapa yang berkawat ni. Aku cakap, nak beranikan diri nak tengok. Akak buka lah sikit je tingkap, akak buka. Masa tu akak tengok, tak ada siapa lah kan. Tak ada siapa, lega juga. Tapi bila akak nak tutup je daun tingkap, dia daun tingkap tu kayu tau. Kayu yang dia ada disusun kayu yang kita boleh nampak jarang-jarang kat luar. Okey, tapi dia tak boleh buka tutup kan? Tak boleh, dia bukan nakur, bukan. Dia cuma susun macam gitu je, sengit-sengit kan. Masa tengok macam gini nampak lah kan, tegak atas tak nampak lah. Nampak kaki pakai kasut bot, kasut orang kawat semua nampak. Uniform tentera Jepun hijau memang nampak jelas depan mata. Masa tu nak menjerit tak boleh, nak apa pun tak boleh. Lepas tu akak dah tak boleh nak tutup tingkap. Akak nampak benda tu dia pergi menghadap dengan akak. Tak ada kepala. Seriously, memang dia tak ada kepala. Masa tak ada kepala tu akak cuba ingat balik semula. Ya Allah, akak tak boleh nak ingat sebenarnya. Dia kesan kelar leher dia tu. Daging tu nampak memburuk tau. Lepas tu bau busuk akak boleh bau. Ya Allah, ya Tuhanku, aku nak buat apa masa tu? Wah, akak menjerit. Dah tak boleh buat apa dah. Menjerit tu, jiran sebelah rumah tu berlari tu pergi tengok. Akak nak kata pengsan, dia macam tak pengsan. Dia sedar tapi dia macam bengong. Dia macam, akak ni suka guna perkataan bengong. Dia macam tak tahu nak buat apa. Bila tak tahu nak buat apa. Tu akak tu tanya, kenapa Ira? Nampak hantu Jepun. Jadi akak tu cakap, tak apa, bawa balik rumah kan. Ya Allah, memang tak boleh, memang berdebar. Dah bawa balik kat rumah dia. Punyalah akak kena tidur kat rumah dia bermalam-malam. Sejak pada tu suami kerja malam, confirm akak tumpang sama orang. Semua rumah dekat situ semua akak tumpang. Siapa laki tak kerja malam, akak tumpang. Siapa laki yang kerja malam, akak tumpang. Nak tumpang rumah orang ada laki, akak segan. Yelah, betul. Akak pergi kat mana? Akak tebalkan muka akak.
Sampailah satu hari tu, mak akak dia datang. Dia saja nak melawat anak dia. Masa tu dia tengah ada krisis lah dengan arwah abah. Jadi dia datang, dia mengajuk lah. Ada satu hari tu kita orang tidur sama-sama. Suami kerja malam juga. Masa tu dalam pukul 3:30 pagi duk nyembang-nyembang. Mak datang kan seronok nyembang. Tiba-tiba mak dengar bunyi suara, Ira. Suara seseorang, bukan suara yang macam ni. Ira. Dia panggil nama akak tau. Lepas tu mak aku cakap, lain macam je. Siapa panggil tu, dia cakap kan. Buat tak tahulah apa semua kan. Tapi gatalnya yang kita ni, bila mak dah ada, beranilah nak pergi tengok kan. Betul. Bila pergi intai tengok, tak ada orang tu dekat situ. Lepas tu, bila akak tengok betul-betul, rupanya ada seorang perempuan. Dia memang, malasnya aku nak cakap. Dah keluar perkataan aku. Perempuan tu, dia bergerak. Dia bukan berjalan, dia bergerak terapung. Perempuan, rambut dia paras dekat dengan pinggang. Memang, ya Allah, ya Tuhanku, subhanallah. Masa tu pergi melompat, terus peluk dekat mak. Masa tu, mak duduk bilik yang tengah yang akak kata kena lintas tu kan. Dia tak ada katil, dia ada toto tu. Melompat pergi peluk mak. Mak cakap, shh, diam. Mak suruh diam. Diam. Mak kata, lepas tu mak tukar mak kami kan baca kan apa semua. Kita ni tak cakap lagi nampak apa. Tak cakap, tapi mak boleh agak. Sebab kita boleh nampak kan. Kita diam nak terkencing. Semua ada masa tu. Lepas tu dah terdiam. Esok pagi, barulah pergi cerita kat jiran. Jiran cakap tempat ni keras. Tempat ni memang banyak benda-benda macam tu. Hantu Jepun tu biasa. Orang berkawat tu biasa. Dia orang biasa. Akak tak biasa. Cakap tu akak tak biasa. Sekarang ni tempat tu dah dirobohkan dan dibina transport. Untuk kawasan transport macam tu lah. Akak rasa kita ni tak seram sangat lah. Tak, cerita dia nak cakap macam mana Saya part hantu Jepun tu saya okey kita tau, tapi kalau part yang perempuan tu saya terbayang kalau dia jalan, akak cakap tadi jalan kan. Dia bukan berjalan lah. Apa dia macam lalu lah cerita. Dia terapung. Terapung gini lah. Dia pelan-pelan kan. Saya terbayang kan kalau saya tengah bercakap dengan akak, tiba-tiba dia litar depan saya. Uish, tiba-tiba aku terbayang. Akak cerita tak, kita sekarang ni jam kat tangan saya ni 12:22. Janganlah cakap kantoi dekat penonton. Kita shoot malam. Kantoi nanti. Bahayalah shoot malam kan. Tak ada siang nak shoot. Malam juga nak shoot. Apa benda lah dia ni? Dah kita dah. Tapi nak macam mana dah bebas malam. Bebas itulah kita kadang-kadang sampai ke malam kita shoot. Kan? Tak boleh nak apa-apa. Kita orang ni siang banyak kerja. Ada yang nak uruskan anak, nak uruskan kerja. Betul. Jadi malam je. Jadi itulah waktu free kita. Kadang-kadang sampai 3 pagi pun ada. Betul. Saya ni saya selalu recording kalau malam mistik punya segmen kak. Saya jarang shoot siang sebenarnya. Ni shoot malam. Sebab saya punya emosi, bukan emosi macam nak cakap feeling. Feel dia. Kalau siang ni dengar bunyi kereta lalu lalang kan dia tak sampai tau. Logik. Tapi kalau malam relax je. Biasa kalau malam one take habis. Kalau siang berkali-kali ambil mood lah orang kata. Betul, ambil mood, ambil rasa. Akak lain. Akak suka siang. Sebab siang ni macam mana nak cakap akak dia ni sikit. Dia aktif sikit. Kalau malam dia jadi macam ni. Ini pun tak menang tangan ni. Kalau diikutkan nak ikat tangan ni. Tangan sebab gini. masa akak collab dengan Abang Jo banyak betul yang cakap tangan akak minta maaf sangat. Siapa-siapa yang dah menonton untuk Abang Jo tu akak collab dengan dia kan. Betul akak sendiri tengok akak cakap ya Allah aku ni tangan dah macam merecun tahun baru dah pumpang tangan akak minta maaf akak akui. Memang betul. Akak tahu dia tak? nak kontrol. Rumah saya cakap akak ni adalah versi Abang Jo versi perempuan. Astagfirullah, tang mana Abang Jo tu tak tahu. Dia tak bukan. Dia macam ni. Akak dengan Abang contohlah Abang Jo orangnya relax, cool kan, cakap. Akak karakter dia lebih kurang je. Kan? Bila dia tengok collab akak itu macam Abang Jo berborak dengan Abang Jo tapi versi Abang Jo perempuan, versi Abang Jo lelaki. Gurau je kat sikit. Tak apa tapi tak tahulah akak. Akak dengan dia beza kot. Abang Jo dia memang sangat relax dan dia sangat menenangkan sebenarnya. Kalau akak ni rasanya orang boleh terlekat gula-gula kot kalau makan kot. Agak tak lah kan. Tapi akak minta maaf lah. Memang akak ni jenis excited satu. Hyper. Kita biasa hyper, betul hyper. Tak boleh dapat peluang untuk bercerita. Maklumlah ayahnya arwah abah dulu panglipur lara kampung. Maksudnya ke mana lagi nak tumpah je kuah kalau bukan dekat nasi? Kalau tak ke nasi. Yes.
nak cerita sikit benda yang melawak. Arwah abah ni dia suka buat lawak. Jadinya bila berada kat kedai kopi, tak ada dia tak sah. Itu yang kadang-kadang mak sampai datang tu dia hayun dengan meja-meja sekali tu. Sebab abah menunggu. Bukan sebab apa, bila dia bercakap, orang nak dengar. Dia pernah tahu sampaikan cerita seram dekat rumah kita orang. Masa tu akak ingat ada 5 orang lelaki budak kampung. Sampaikan ke 5 orang tu tak nak balik. Sebab akak tak alert pada cerita dia, tapi akak tahu ada seorang tu sampai dia nak tidur. Memang dia tidur kat rumah kita orang sebab dia takut nak balik. Sebab arwah abah ni, dia kebolehan dia adalah bercerita. Macam tu. Tapi tak ada YouTube kan. Kalau ada YouTube akak serik. Arwah abah ni join sekali, tapi yelah benda dah berlalu. Jadi akak tak sangka lah benda ni turun dekat akak. Macam tu lah. Tak mudah Kak sebenarnya Kak nak storytelling ni Kak. Tak mudah nak bercerita, tak mudah nak suruh orang dengar kita bercakap. Kan? Betul. Nak buat benda ni semua kadang-kadang dia perlukan, antaranya perlukan minat, passion. Kan? Kita nak kena betul-betul bersabar macam mana nak bercakap, intonasi, ayat yang betul. Kan? Lagilah pula kita ni Kak sebagai seorang YouTuber, content creator, kita hari-hari kita cakap kat dalam social media tau. Kadang-kadang apa yang kita kongsikan ni dia akan disimpan forever kat dalam social media ni. So kita sendiri as a content creator kena berhati-hati. Betul. Sebab itulah kita kalau boleh kalau kita buat konten tu biarlah kontennya yang bermanfaat. Kan? Supaya setuju. Umpama macam tanam saham Kak. Ya, betul. Kalau konten tu kita dapat manfaat dekat orang, kita pun dapat manfaat dia sama juga. Betul tak? Saham berterusan orang kata kan. Ya, betul. Salah satu daripada harta kita adalah ilmu yang bermanfaat. Betul. Itu antara tiga yang kita, anak yang soleh doa, anak yang soleh dan solehah. Lepas tu kita punya sedekah amal jariah kita dan juga ilmu yang bermanfaat. Itulah yang Kak belajar. Tapi yelah kadang-kadang kita ni sebagai storyteller ada masanya kita akan terlepas cakap, terlepas pandang, tersalah sombong. Jadi pada akak lah, akak rasa nobody perfect individual. Maknanya akak tak boleh jadi sesempurna yang orang nak. Sebab akak ni memang dikenali dengan makcik mercun. Nanti korang akan rindukan makcik mercun, percayalah. Gitu. Okey Kak. Kak rasanya dah jauh kita. Panjang ini Kak Sejam lebih juga ni borak ni. Steady Kak. Serius lah? Ya, sejam lebih dah kita. Alah, baru nak bagi lagi cerita pasal perempuan terapung. Ada lagi ke? Ada lagi, saya okey je. Anas okey, tapi pendengar ni Tanta dah ambil bantal, dah ambil semua dah. Kita akan simpan cerita tu. Manalah tahu kita boleh buat yang part 2 ke? InsyaAllah. Tapi kan Anas, akak nak minta maaf lah. Sebabnya kisah akak malam ni tak seram sangat. Sebabnya akak dah tercampurkan dengan kisah peribadi. So akak rasa macam, bagi saya sebenarnya Malam Mistik Podcast ni, saya daripada awal lagi saya kadang-kadang bukan seram yang kita cari tau Kak. Kadang-kadang kita cari manfaat dalam cerita tu sendiri. Apa yang akak sharekan tadi pasal kisah peribadi akak tu, bagi saya, pendapat peribadi saya Kak dia satu perkara yang saya jarang dapat dengar Kak. Ini pengalaman Kak, pengalaman akak. Pengalaman mistik yang kena sendiri akak dan akak kongsi. Sebenarnya terpulang pada orang dia nak menilai sama ada cerita tu seram ke, cerita tu takut ke, cerita tu kelakar ke, cerita tu panik ke, whatever. Korang memikirkan pasal cerita, fikirkan pasal cerita tu, terpulang pada korang macam mana korang nak rasa, apa perasaan korang. Tapi bagi pendapat saya sendiri, saya yang mendengar cerita akak ni, it's a good untuk kita share Kak. Jujurnya. Saya rasa macam berbesar hati dapat dengar daripada mulut orang yang pernah kena santau tu. Sebab benda ni membukakan perspektif otak saya pasal orang yang kadang-kadang saya nampak berjalan ke tepi jalan tak betul. So kita cakap ni tak betul ni, isim ni. Sorry to say. Jangan. Kan? Yang hukum orang sesuatu. Betul. Itu maksud saya. Kadang-kadang orang tak faham. Jadi orang boleh cakap macam-macam. So apa yang akak sampaikan tadi, share tadi, membuka minda saya sendiri. So saya faham. Maksudnya tak semua orang yang jadi macam tu adalah disebabkan pencuri isim ke ataupun sebagainya. Tapi ada somebody, orang lain yang dengki dan hasad sampai jadikan orang tu macam tu. Jadi cerita daripada akak. Maksudnya akak membuka minda. Bukan saya, mungkin ada orang lain pun berpendapat sama dengan saya. Tapi terpulang pendapat masing-masing yang mendengarnya. Apa pun terima kasih Kak sebab kongsi.
Tapi akak nak tambah kat sini, akak nak pesan kepada orang sekeliling lah. Di saat seseorang mengalami situasi yang sangat-sangat menguji mental dan fizikal macam ni, akak merayu kepada sesiapa yang mengenali dia, cuba masuk dalam situasi dia, cuba fahami masalah dia, cuba dekati dia dan beri respon dari segi nasihat atau sokongan. Sekurang-kurangnya dia tak terkapai-kapai dan sekurang-kurangnya dia rasa ada seseorang yang tahu perihal dia, jadi dia tak ambil inisiatif lain, contohnya macam membunuh diri. Ada kalanya memang orang dalam keadaan yang dirasuk, dikuasai oleh syaitan iblis ni, dia akan memilih jalan untuk membunuh diri. Akak cakap terus terang, stres ni tak semestinya datangnya dari pekerjaan kita ni, tak ada duit lah aku stres, aku putus cinta aku stres bunuh diri. Tak, ada kalanya ia datang daripada faktor mistik yang mengganggu emosi seseorang. Jadi harap sangat-sangat, kalau contohlah kita tahu family dia ni keturunan dia ada bela saka. Macam tu contoh kan Anas kan. Lepas tu kita cakap, keturunanmu bela saka. Mu memanglah doktor nenekmu bela saka apa semua. Memang satu keturunan lah kena. No, jangan fikir macam tu. Tapi cuba kita berada di tempat dia, kita doakan. Sekurang-kurangnya kita doakan dengan perkara yang baik. Harap-harap keluarga dia ni dijauhkanlah daripada saka ke apa semua ke. Kita ambil yang positif, supaya yang positif tu berbalik kepada kita. Jadi kadang-kadang kan apa yang kita tuturkan kepada orang, itulah yang akan patah balik pada kita. Jadi baik yang kita berikan pada orang, maka baiklah yang akan datang pada diri kita. Sebaliknya macam itulah bila kita berlaku buruk pada orang. Melainkan kalau kadang-kadang bila haters datang kan, haters datang serang akak, contoh ni akak pernah dengar ni, akak bercerita macam sampah. Okay, fine. Kalau akak bercerita macam sampah, tak payah dengar lah. Maknanya diam-diam tak payahlah, nanti kalau dia dengar, takut nanti telinga dia bengkak ke, hati dia bengkak, rasa tak puas hati kan. So kalau kau rasa ini ada line sampah, tolong jangan sampahkan lagi pada line ni. Jadi akak menjemput kepada orang-orang yang berminat, bukan kepada orang-orang yang tak berminat. Betul. Jadi kalau rasa tak boleh nak beri semangat, tolong jangan hina ataupun keji. Melainkan memang akak nak akui lah, kadang-kadang akak ni, bahasa akak ni tak kenalah akak, bahasa akak semua kita akan terimalah. Tapi itulah, apalah dunia YouTuber ni tanpa haters kan. Jadi terimalah seadanya. Kadang-kadang haters ni lah yang membantu kita sebenarnya. Haters kan? Make you famous. Yes. Kalau Haters lah yang sebenarnya kalau mendidik tak, takkan Alif Syukri popular kak? Ya betul. Akak nak jadi macam Alif Syukri, tapi akak tak pandai nak orang akak tak pandai. Okey kak. Kak, sebelum saya tamatkan Malam Mistik Podcast malam ni kak, 2-3 patah kata terakhir yang akan nak share sikit, akan nak bagi tahu dekat pendengar-pendengar Malam Mistik. Silakan kak. Okey, sebenarnya akak nak ucapkan jutaan terima kasih, of course lah, pada Anas sebab sudi untuk jemput akak, dan juga kepada pendengar-pendengar, sebab mereka lah antara kunci yang menyebabkan kita ni boleh sediakan lagi, macam contohnya konten seterusnya, nak buat konten lagi, sebab ada di antara diorang ni yang bagi support, ada yang walaupun dibagi perkataan yang negatif, tapi kita berfikir mungkin ada salah silap aku kat situ. Secara tidak sengaja kita pun mengubah diri kita untuk jadi lebih baik. Kalau akak boleh buat yang lebih baik, alhamdulillah lah. Tapi kalau akak tak buat yang lebih baik, akak minta maaf sangat-sangat. Kalau ada tersalah, tutur kata pun akak minta maaf sangat-sangat. Tapi yang pentingnya akak sentiasa mendoakan kepada kita semua, semoga dipermudahkan segala urusan, dilimpah ruahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik, dan kita sama-sama doakan kepada ahli keluarga kita, baik yang meninggal dunia ataupun yang masih hidup, semua kita doakan. Dan akak doakan supaya Anas Rahmat boleh maju ke depan dan ke depan lagi. Boleh terus berkarya, boleh terus menasihati, insya-Allah. Semoga terbuka pintu rezekinya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sama kak. Kak pun sama kak. Terima kasih. Okey kak. Aduh, saya tiba-tiba macam tersebak pula bila kak berdoakan saya macam tu, macam auto sebak. Apa pun kak. Doa yang baik-baik untuk sesama kita, insya-Allah. Betul kak. Alright. Korang semua jangan lupa tolong bantu Kak Jengkeh. Tolong pergi Kak Jengkeh punya channel, tolonglah tekan button subscribe tu, tekanlah button like, komen dekat Kak Jengkeh. Datang daripada channel Anas Rahmat. Okey, tapi janganlah Kak Jengkeh je.
komenlah sekali kat channel Anas Rahmat. Subscribe lah sekali Anas Ya. Rahmat. Kan? Ya, Barulah. korang kena juga tekan button like, share dan subscribe untuk channel Anas Rahmat. Kita sama-sama together sama je. Barulah sama-sama up. Okey Kak. Okey. Semoga Okey, kita terima jumpa kasih. lagi. Akak Terima kasih semua. Selamat maju jaya Kak Akak jaga diri akak baik-baik. Amin, alhamdulillah. Saya doakan akak semoga murah rezeki, akak kekal sihat, kekal comel macam ni. Amin. Semoga akak Allahu Akbar. Amin. sentiasa berkarya. To be honest, akak antara YouTuber awal yang saya subscribe. Akak antara orang yang saya kagum. Okey? Allah, terima kasih. Bukan Ya akak Allah, je, rendah diri je akak. Satu keluarga tau. Saya tengok akak tau. Satu keluarga. Kita orang tengok akak dalam TV. Masya Allah, subhanallah. Nampaklah kekurangan akak. Akak ada apa, masalah Kak. sikit. Okey. Tak apalah. Okey Kak, semoga akak sentiasa kekal sihat. Apapun, selamat maju jaya. Terima kasih. Alright guys, Alhamdulillah. jumpa lagi di next Malam Mistik Podcast. Korang jangan lupa, jangan berurusan dengan setan kalau nak hidup korang bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam satu Malaysia dan salam satu Nusantara. Goodbye. Assalamualaikum. Bye.